Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang Muhammad Nur Alif bin Awang ID, bernambah metrik D20191089542. Hari ini saya akan membentangkan tentang struktur bengkel RBT. Struktur bengkel RBT mestilah mempunyai ketua kumpulan yang dinamakan foreman dan dibantu oleh penolong foreman. Foreman dan penolong foreman menerima arahan daripada guru dan mereka akan menyelaras tugasan kepada setiap kumpulan. Murid-murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan akan menjalankan tugas masing-masing berdasarkan carta organisasi. Dalam bengkel RBT, kita mestilah mengamalkan amalan 4M, iaitu M pertama, membersih. Murid-murid mestilah membersih bengkel RBT supaya bengkel sentiasa bersih, kemas, selesa dan selamat. Dan murid-murid mestilah menitik beratkan kebersihan diri dan mental. M yang kedua, menyusun atur. Murid-murid mestilah menggunakan alat mengikut gunaan dan menyimpan kembali alat tersebut ke tempat yang betul. M yang ketiga, menilai. Murid-murid mestilah menilai diri sendiri dan tempat kerja dan melaksanakan sikap penuh bertanggungjawab. M yang keempat ialah mendisiplin. Murid-murid mestilah mematuhi peraturan keselamatan bengkel, alatan dan keselamatan diri. Setiap bengkel RBT di sekolah mesti mempunyai kotak pertolongan cemas. Kotak pertolongan cemas perlu juga disediakan dalam bengkel untuk merawat kecederaan. Kotak pertolongan cemas mengandungi beberapa jenis bahan seperti iodin, ubat antiseptik, kapas, gunting, plaster pin dan pembalut luka. Bengkel RBT juga perlu menyediakan alat pemadam api supaya dapat membuat pemadaman api. Cara menggunakan alat pemadam api, murid-murid mestilah tahu menggunakan alat pemadam api. Cara menggunakan alat pemadam api, pertama, kita keluarkan pin picu. Kedua, halakan muncung pemancut alat pemadam api ke dasar api. Tekan ruas. Yang ketiga, tekan ruas rapat pada pemegang supaya bahan api dapat disembur. Ruang dalam bengkel RBT mestilah boleh menampung kira-kira 20 ke 30 orang pelajar supaya senang pergerakan. Lantai di bengkel RBT mestilah lasak, mudah dibersihkan, tidak licin dan rata. Di bengkel RBT mestilah pengudaraan yang baik dan mempunyai 2 pintu keluar bagi tujuan keselamatan. Keadaan meja kerja mestilah tinggi dan lasak. Tingginya mestilah sesuai dengan murid-murid. Susun atur dalam bengkel RBT rak seperti rak panel alatan atau kelengkapan, rak simpan bahan binaan projek, rak bantu mengajar mestilah berada di belakang kelas. Dan meja-meja mestilah dijarakkan 1.5 meter antara satu sama lain. Ruang sesuai untuk kerja penyelenggaraan. Ruang bengkel RBT sesuai untuk kerja penyelenggaraan. Kesimpulannya, semua pelajar haruslah membersihkan bengkel RBT supaya para pelajar dapat belajar dalam keadaan yang bersih dan seronok ketika belajar. Selain itu, menjaga kebersihan di bengkel dapat mengurangkan risiko untuk mendapatkan kecederaan ketika menggunakan bengkel ini. Dengan mengikut segala langkah keselamatan ketika menggunakan bengkel RBT, dapat mengelakkan para pelajar untuk mendapat kecederaan semasa menggunakan bilik ini. Para pelajar mestilah mengetahui struktur bengkel supaya dapat menyelamatkan diri ketika ada bahaya seperti kebakaran dan sebagainya. Sekian, terima kasih.